Macam mana ustaz? Mak saya jaga solat, saya alhamdulillah jaga solat, anak saya ni kenapa tak jaga solat? Tuan-tuan dengan kereta tu, kita pandang rumah kita, rumah pandang kita. Faham? 10 minit yang pertama senyumlah. Sampai setengah jam tuan-tuan, faham? Dah terbakar kereta tu dah. Bukan kereta tu terbakar, dalam kereta tu. Jadi semua benda yang kita minta dengan Allah, bila sebut dengan Bismillah, tak semestinya nak mengelak daripada aksiden, nak memberikan ketenangan kepada kita. Allahu akbar. Falaula tazakkarun, ingat, kadang-kadang Allah datangkan ujian kepada orang lain untuk apa? Untuk berikan peringatan kepada kita ni. Syukur tau, Allah tak bagi terus direct dengan kita. Kak Mazan, kalau bagi direct dengan kita, sakit kita. Tapi Allah bagi dekat orang lain, maka jangan bawa laju kan aksiden sekarang. Berapa ramai orang bila dah nampak aksiden, mulalah perlahan bawa kereta. Besok dah lupa aksiden, laju balik. Okay, sambung. Ayat yang ke-63. Afara'aytum ma tahrusun antum tazra'unahu am nahnu zari'un law nasha'u laja'alnahu hutaman fazaltum tafakkahun. Mak-mak dengar ayat ni, fahamkan ayat ni sikit tuan-tuan. Ya, mak kita baik, kita pun baik, anak-anak belum tentu lagi. Macam mana ustaz? Mak saya jaga solat, saya alhamdulillah jaga solat, anak saya ni kenapa tak jaga solat? Dia tak dapat DNA saya ke? Mak saya jaga solat, ayah saya jaga solat, kami jaga solat, suami jaga solat, kenapa anak tak jaga solat? Sabar, faham tak? Setiap benda yang kalian tanam, setiap benda yang kalian tarbiyah, setiap benda yang kalian sedang nasihatkan, itu tugas kita. Ya, kita buat. Tapi yang memastikan mereka itu menerima hidayah, melakukan amal ibadah, melakukan kebaikan, itu Allah. Faham? Tugas kita jangan berhentikan orang daripada ajak mereka. Kalau boleh rotan, masih lagi kecil rotan. Jangan anak yang umur 25 tu dia rotan pula. Faham tak tuan-tuan? Adalah cara dia berbeza-beza lah sikit. Okay? Mula-mula sebelum umur 7 tahun, nasihat, marah, buat muka garang sikit. Umur dah 10 tahun, boleh rotan. Sampai tuan-tuan, tapi sampai umur 15 tahun jangan disebatnya budak tu depan orang ramai. Faham? Adalah peringkat-peringkat dia. Bila dah sampai umur 12 tahun, dah balik anak tu, jadikan mereka sebagai kawan, ajak berbual, ajak berborak semua tuan-tuan. Faham? Dengan motivasinya. Dengan umur 25 dah kahwin pula, dah ada anak, maka jangan dimarah-marah anak tu macam anak umur 5 tahun. Ada cara dia. Tapi cara kita adalah mengajak. Tuan-tuan percaya tak? Tafakkahun, kita akan rasa hairan. Kenapa anak-anak aku tiba jadi elok ni? Tiba jadi elok. Faham tuan-tuan? Tiba je okey. Ya Allah, hai. Bertahun-tahun tak okey. Umur 45 anak kita baru okey. Tuan-tuan, masa, faham tak? Ada orang tuan-tuan berpuluh tahun didik anak dia. Anak dia semula baik pada umur 40 tahun. Kalau ada anak umur 15 baru start solat, alhamdulillah lah. Ada anak umur 10 tahun dah start solat, alhamdulillah dah. Ada orang anak dia umur 35 baru start solat, tapi alhamdulillah tak? Alhamdulillah. Sebab apa? Usaha kita. Sabar. Jangan berhenti pula. Ustaz dia malas nak solat, malas nak kejut lagi dah, malas nak ajak dah. Jangan. Kan kita dah cakap tadi, kita nak masuk syurga sama-sama dengan dia. Faham? Kita nak masuk bersama dengan dia dalam menjadi ashabil yamin. Kadang-kadang tuan-tuan, benih yang kita tanam itu, law nasha'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Kita akan lihat dalam keadaan kehairanan. Mungkin ketika itu kita berada di syurga, mungkin ketika itu kita berada di alam barzakh. Allah gambarkan, alhamdulillah Alung dah solat dah, alhamdulillah Angah dah bagus dah bersedekah dah, alhamdulillah Alang dah makin baik, dah jaga hati orang. Faham tuan-tuan? Mungkin kita meninggal dulu barulah mereka berubah. Tak apalah, yang penting mereka berubah sebelum nafas mereka yang terakhir.
إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. Tuan-tuan, saya pernah sebutkan di antara nikmat yang Allah bagi kepada kita selaku manusia ni air. Sebab itulah kan banyak cerita-cerita bila cerita bab nikmat ni air. Air, tuan-tuan. Mimpi ustaz, saya mimpi ustaz, saya lemas dalam air. Tu mimpi maksudnya kau nak dapat rezeki yang banyak. Faham? Ustaz, saya mimpi ustaz basah badan saya ustaz kena hujan. Mimpi air ni mimpi baik. Faham? Mimpi air ni adalah mimpi rezeki. Tuan-tuan, Allah suruh kita lihat air yang berada di sekeliling kita ini, tuan-tuan, merupakan fitrah yang akan mendatangkan kegembiraan kepada kita. Sebab kita dicipta daripada tanah. Tanah ni Kak Linawati akan subur dengan air, akan bahagia dengan air, akan gembira dengan air. Orang yang panas, temper ni, orang yang barang-barang ni, tuan-tuan, kalau tengah panas tu ambil wuduk. Nabi aja tengah-tengah marah tu pergi ambil wuduk. Tengah-tengah marah tu pergi mandi. Tengah-tengah marah tak selesa, tuan-tuan, rasa macam apa, benih berdebar lah, rasa macam tak selesa, ya Allah apa, risau, pergi mandi. Faham tak? Pergi basahkan badan kalian, suburkan badan kalian. Sebab itulah anak-anak kita ni suka main air, kolam lah, okay? Suka pergi taman air lah, pergi pantai lah. Sebab fitrah kita manusia ni memang suka dengan air. Sebab tu Allah kata, lihat air yang ada di sekeliling kau tu, yang kau minum, siapa yang turunkan, siapa yang hantarkan, siapa yang sampaikan kepada kita. Okay? Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Ya Allah kata, asalnya air ni dalam keadaan masin. Air yang kita mandi, air yang kita minum, air lah, tuan-tuan, yang kita buat hari ni, yang sampai paip kat rumah kita ni, kan air tu asalnya masin daripada laut naik. Belajar tak, tuan-tuan, sains ni? Okay? Kan kita belajar sains. Bukan apa, sejakan tu, disejat naik ke langit. Langit tu tertakung lama, tuan-tuan, dah banyak sampai atas atap rumah kita. Dipilih rumah kita pula tu. Faham tak, tuan-tuan? Sampai air tu turun. Faham? Kenapa tak pilih rumah orang lain? Sebab rumah kita lah nak sejukkan. Faham? Semua proses air tu, tuan-tuan, Allah jalankan untuk sampai kepada kita. Dan Allah nak bagi tahu setiap nikmat walaupun dengan setitik air melalui prosesnya. Faham? Prosesnya nak sampai kepada kita. Maka bersabar dan teruskan bersyukur. Jangan jadi orang yang tak bersyukur. Faham? أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. Dan Allah cakap juga, api yang aku ciptakan itu juga merupakan perkara yang engkau perlu syukuri. Selalu orang tengok, tuan-tuan, api ni tak adalah syukur sangat, air je lah. Tapi tuan-tuan, api pun boleh syukur juga. Sebab apa? Nahnu ja'alna tazkiratan wa mata'an lil muqwin. Kadang-kadang Allah mencipta satu ujian yang berada di sekeliling kita untuk menjadikan kita lebih kuat. Fasabbih bismi rabbikal azim fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim innahu laquranun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون
wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Allahu akbar. Tuan-tuan, jadikan kami orang yang sentiasa bersyukur, sentiasa melihat kebaikan demi kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami, walaupun kami dalam keadaan susah, walaupun kami dalam keadaan diuji, walaupun kami, keluarga kami ada dalam keadaan mungkin tuan-tuan sedikit musibah yang sedang berlaku, tapi Allah sentiasa bentangkan kepada kita nikmat yang Allah berikan. Allah tarik satu, Allah bagi 10. Faham? Allah tarik satu, Allah bagi ramai lagi banyak. Faham? Kan saya pernah cerita, Allah tarik ayah saya, tuan-tuan, meninggal. Allah tarik satu, tapi hari ni Allah utuskan kepada kami keluarga yang sangat besar, dengan anak-anak tahfiz, anak-anak yatim. Mungkin kalau ayah saya masih lagi ada, tuan-tuan, tahfiz anak yatim tu takkan terbina. Faham? Takkan terbina. Sebab yang mula-mula membina asrama tu duit daripada arwah ayah saya. Faham? Mana mungkin saya ada duit, tuan-tuan, mula-mula nak bina tahfiz, nak buat madrasah ratus ribu bangunan tu, nak kumpul duit tak cukup. Tapi disebabkan ayah saya meninggal, duit gratuity dia, pencet dia, simpanan dia buat hibah lah apa, tuan-tuan, banyak. Saya pun baru tahu. Jadi kita pakat-pakat tak nak ambil duit tu, kita buat tahfiz untuk anak yatim dan juga asnaf. Mungkin disebabkan itu. Faham? Allah tarik satu, Allah datang 100, 200. Faham? Sebab itulah, tuan-tuan, setiap kehilangan itu Allah tidak pernah, tuan-tuan, membiarkan ia kosong, tapi Allah pasti menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik, dengan syarat kita redha dengan perkara tersebut. Redha. Bila kita redha, Allah gantikan sesuatu yang sangat luar biasa.